Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ada penambahan awak? Ada. Biasanya kita dah ke different kan. Yes. Sebab kita punya set pun dah different. Alhamdulillah. Adanya Balik KL. balik KL, kita balik Terengganu. Semarang. InsyaAllah selepas ni kita pergi ke Indonesia pula. InsyaAllah kita akan interview artis-artis kat sana lah. InsyaAllah kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana. InsyaAllah. Tapi apa pun, selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Podcast kali ni finally kita dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Itu masih belum pas. Itu first time punya benda. So tak apa, tak ada masalah. So podcast kita hari ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau korang nak jual beli rumah, nak sewa rumah, apa-apa kena mena dengan rumah, boleh saja telefon mereka di 8892 5882. Oh, nampak? Dia ada. Ada kena macam kita. Masa dulu kan. Dulu sebelum ni aku Khalifah Realtors. Kalau korang actually tu keep up dengan kita dua lah actually. Betul. Korang keep up dengan kita dua punya podcast daripada Diari Ruqyah UFR. Kita dah buka Oh Ya Ke ni. Kita tarik sekali Khalifah ni kita tarik. Tiga-tiga kita tarik. Yes, alhamdulillah. So kita memperkenalkan. Selamat datang Khalifah Realtors. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Gitu je. Kau gitu je. Aku tanya apa khabar pun. Alhamdulillah. Oh, okay. Kita ni untuk pendengar yang baru saja mendengar kita. Kita introduce sikit lah nama-nama. Silakan abang. Silakan nama. Namanya siapa bang? Saya Malik Sani. Malik Sani. Dah kahwin belum? Alhamdulillah. Okay, next. Khairuddin Zainal, atau Khairuddin. lebih dikenali sebagai Kai. Ini nama panjang, nama pendek. Mana-mana, medium. Paling senang sekali Faizal Hanafi. Faizal Hanafi. Kalau Paling senang Paling senang Faizal Hanafi Tapi kalau susah apa? Susah Muhammad Faizal bin Hanafi. Panjang sikit. Ini short dia. Paling pendek FH. Allah Akbar. Okay. Thank you so much. Thank you so much kerana percayakan kami berdua lah untuk masuk kat podcast kita ni. Betul. So kita nak share dengan para pendengar, korang ni siapa, dah berapa lama ni semua. So korang nak maybe can share macam mana nama Khalifah tu lah. First kali aku nak tahu Khalifah nama tu datang daripada mana tu. Dia tiba-tiba aku tanya soalan, dia akan dia tunggu tau satu orang yang bercakap. Jangan. By default aku yang nak kena jawab. Okay. Aku saja je. Soalan lain Silakan. Aku saja terus ke hotspot. Yes. Okay, Khalifah Realtors actually is a name, is a word play of our names Okay, so Khalifah KHA, my name Khairuddin. LI nama abang Malik kan, LI. Then third one is FA, Faizal Hanafi. So Khalifah Realtors. Khalifah Realtors. Itulah nama dia. Bagus dia Go. Saya ingat macam Khalifah ni macam jadi pemimpin apa ni semua lah. Yalah. Pemimpin. Tapi diambil daripada nama-nama sendiri. Itu yang cool. Yes. InsyaAllah. Interesting. Dah berapa lama dalam Khalifah dah actually build up lah together korang? As a team. Sebab individually I think different kan, sebab different experience and different years. So dah berapa lama korang lah actually together? Alhamdulillah kita sudah belum. Okay dia. Alhamdulillah tahun ni kita punya third year together. Before this memang kita semua individual. Kita semua memang help one another lah. So we thought kenapa we come together from Khalifah sebab market demand. Lagipun terlalu banyak, kita ada 2 tangan 2 kaki je. Faham. Betul. So kalau kita ada 6 tangan 6 kaki, semua boleh contribute ideas dengan kita boleh help our client better. Jadi, we don't want to miss any single thing lah. Macam satu client cakap kita sibuk tak boleh, tak, kita akan pergi. One of us will come, either 2 orang atau 1 orang. So every viewing yang kita ada, kita akan attend. Every completion, every purchase yang diorang buat, semua kita akan ada. Either one of us or 2 of us. Yep. I think it's best that way. For me myself, I dah kenal dengan Khalifah ni. Dah masuk 17 tahun. 2 tahun dah masuk 2 tahun. Setahun lebih kan. Setahun lebih. 1 year plus. Ni terus terang ni from my experience. Because before dengan Diari Ruqyah UFR podcast, orang tanya je
inquire tau. Bukan nak beli ke ataupun diorang kasih nasihat bro. For free. Kan? Dia macam just datang, jumpa, berbual apa semua. No, ni bukan depan diorang Bukan ajak Bukan ajak. Sponsor. Bukan ajak. Saya orang saya tak jack. Mana betul saya cakap betul. Okay. Tak hard sell. Bagus. Just the good thing. Sebab I think for me I pantang orang bukan realtors je lah. I mean you jual in front of me macam terlalu jual sangat. I don't like macam jual baju ke jual minuman ke, I don't really like. Correct. Sebab macam bila kita nak beli baju tu, kita masuk kedai tu kan. Once kau dah yes I can help, can I help you semua, aku akan usually keluar kedai. Same. Sebab macam dia kacau kau punya own personal space. Macam okay, let me see. Tengok dulu after that. And aku ask you. Yes. Macam it's nice to macam hey hi how are you dah. Gitu je. Kau tak ikut aku. Macam ada orang akan buntut je kan pada kedai tu kan. Faham. Sebab I think generally also sebab kalau kita nak katakan ada orang luar tu kan, kebanyakan takut dengan realtors, takut dengan insurance agent. Kan? Ya. Yes. Oh ya ke? Dia pakai oh ya ke? Okay. Mana. Sebab I think dorang risau tu because dia macam kalau dia dah tanya-tanya aku macam mana pressure, macam aku nak kena sign dengan dorang. They always have that. I think this is I put it on my own perspective lah. Sebab macam aku kalau nak beli rumah, aku kalau tanya realtor ni, that means aku kena stay dengan dia. People have that. So what's your take on that? Macam orang dah tanya tu, orang tak payah takut actually, tapi orang takut. Ada orang yang bertanya, kita advise orang jangan jual rumah lah. Sebab kita punya priority bukan untuk sales, untuk advise klien sampai tanya kita apa yang terbaik untuk mereka. Kadang-kadang orang yang tanya kita pun orang beli BTO dan tanya kita. Memang BTO bukan kita punya forte because direct HDB kan. Tapi kita advise them lah. So apa bagusnya, apa tak bagusnya BTO, walaupun kita tak akan gain anything. Tapi kita gain ikhlas lah. Sharing and ikhlas lah. That's a good thing. Even Malaysia pun boleh kan? Malaysia based on your expertise. Kalau Malaysia we have some context lah, but then normally we more dekat Singapore. Refer lah. Sebab I think it's normal dia banyak orang kat Singapore ni nak beli jual beli rumah. Macam ada kawan saya tu dia macam sewakan rumah kat Singapore, lepas tu dia nak sewa kat Johor. Ada lah. Kan, tapi memang alhamdulillah kita doakan dia bisnes dia membesar. Amin insya-Allah. Amin. Saya dah pergi dah rumah dia semua. Alhamdulillah. Masya-Allah cantik Masya-Allah. Awak kenal ke kawan saya? Macam kenal. Memang dia menyusahkan hidup saya sebenarnya. Kau bukan susah. Okay, aku actually this is kita tanya dorang deeper lah kan. Sebab kita tak pernah kita dah lama tak bawa pasal real estate ni sekarang. So is there anything ni question surprise. Ada standby. Sebab is there any current trend sekarang yang people should know about? Macam is there any changes in HDB punya policy ke? Is it sama ke tak? Atau semua macam actually dia macam mana tu? Because I heard to me bila nak jual beli rumah tu kan, nanti macam every 1 year ke every 6 months tu ada dia macam policy change ke, atau dia macam random? On that part, you know, CPF-nya change. So far for new changes, cuma the latest one is about the rental. How many occupant in the flat. So last time for 4 room, 5 room, dorang make it 6. Now they increase to 8. But this is just temporary je. Just temporary. So this is the new what they call that. Maybe because of the rental is higher. Right. So because of 6 people, the price terlalu tinggi. So they want to divide a bit high kan. So government step in, help on this part whereby maybe they can have more people, then they can actually divide the rental cost and everything will be better. But it's just for temporary. This is the latest one lah. Just last month. Last month. Bagus juga untuk orang. But other than that, lain semua masih sama. Sama senang Betul. Okay, aku cuma banyak question lah kan pasal benda-benda gini. Bila is this a sensitive topic kalau aku nak tanya, macam kalau korang jual beli rumah tu kan, berapa percentage korang charge? Is it a general thing ke lain realtor charge lain? Macam tu, faham tak? Macam okay, I want to sell my house, how much will Khalifa take? Is it a general semua realtor sama, atau lain realtor lain harga dia? Berdasarkan so, kalau macam for us, for realtors across the board
it's all the same. Selling is 2%, buying is 1%. Other than that, I don't know how other realtors work. But for us, this is the standard one before the price market lah. On this You one. given guideline daripada company lah. Right. So memang daripada dulu we always charge 2%, walaupun kes cerai ke, kes faraid ke, kes nak upgrade downgrade ke, nak pergi kondo ke, memang across the board selling semua 2%. This is kalau ikut market practice lah. Tapi some agents ada yang buat something else. So itu yang Terserah lah masing-masing. Yeah. So I can safe to say actually harga kalau nak kata any agent tu sama. It's whether you are comfortable dengan dorang atau tidak. Itulah kan. Betul. Generally lah kan. So selalunya you pay this kind of commission means that kita will give our best. So some of them they say, oh, we have a lower commission or this thing, but then we don't know how it works. But for us, important is it's not about the money, it's about keikhlasan. So when you do a good job, a satisfied job, even the client doesn't hesitate to just pay your commission. Betul. Oh, yeah. Important is ikhlas. Whatever you do is ikhlas. That's what we normally do lah. So tak semestinya kita datang jumpa klien mesti nak kena jual rumah. We advise them accordingly, which is good. Apa yang terbaik lah untuk kita kasih orang option. So commission wise, that's the general standard lah. But normally we always give the best lah on this part. Oh, interesting lah. Busy dia boleh sempat cucuk. Apa dia? Ya. Ada apa tu Ustaz Fadli? Busy ke? Tak ada apa. Allahu Akbar. Okay. Boleh? Ada benda nak tanya? Sebetulnya nak tanya pasal you all punya pengalaman. Ini saya tak tahu. Apa dia? You all punya pengalaman dalam realtors ni. How many years? Abang Malik dah berapa tahun? Oh, nak cakap lama sangat nanti orang tahu kita punya umur berapa. Lebih daripada 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Faham. Lebih daripada 10. Semua lebih daripada 10 tahun. Oh. Aku paling junior lah kat sini. Faham. Boy. Aku paling boy. Boy angka air. So masa NS kan yang kena fall in buat apa tu area cleaning aku lah. Dalam Cuci toilet lah. Cuci toilet. Saikang aku. Aku cincau ni dua cincau. So dia paling senior lah. Then I think just a few years down is Hanafi. Then myself is about 10 years. Kau cakap nama bapa aku. Faizal Hanafi, sorry. Terlepas. Tapi Faizal terlepas. FH. Kau panggil H pula. Tadi aku nak panggil F. Yeah. Okay. This one out of the topic lah. Because kita dah since kita dah ramai-ramai ni kan, kita dah macam jemaah kat sini kan. Betul. Alhamdulillah sebab kita dah lama tak tu berjemaah. Jangan cakap jangan lama tak solat jemaah. Tak, itu lain dah. Baru setiap pagi sekarang. Betul. This is out of the ni lah untuk us Ustaz Fad. Setiap pagi kita kalau siapa yang pergi ke Masjid Ahmad Ibrahim, insya-Allah boleh jumpa saya di sana. Kita boleh sama-sama lah. Nanti kita aku sempat buat advertisement. Boleh silakan. So I want to ask because this one I know, but I think generally banyak orang dekat luar sana tu tak tahu tentang solat jemaah. Okay. Macam apakah dia punya bila kau solat jemaah tu kau nak baca apa? Because ada orang tak tahu kau actually lepas Imam Amin tu kau nak kena baca Fatihah. Ada orang just diam all the way sebab ada je orang macam gitu kan. So maybe you can share actually the actual bila kau solat jemaah tu what are you supposed to baca? Okay. So first kali sebelum apa-apa nak solat jemaah ada syarat dia. Okay. Apa syarat dia? Ambil wuduk. Tak. Tu orang solat biasa pun kena ambil wuduk. Syarat tu nak kena ada jemaah. Kena ada imam. Kena ada imam, ada makmum baru jemaah. Okay. Kan? So untuk solat jemaah ni, untuk imam dia kena niatkan sebagai imam. Okay. Makmum niat sebagai makmum lah. Seperti itu. Then bila imam makmum yang kuih raya. itu makmur. Itu makmur Juf, itu makmur. Belum lagi hari raya. Ramadan pun belum. Dah makmur. Apa dia? Yeah. So makmur bukan yang masjid tu. Bukan yang masjid lah. Bukan. Okay. So yang ada imam dengan ada makmum. So yang imam bila takbir Allahu Akbar. Then yang makmum pun takbirlah Allahu Akbar. Sebelum masuk apa-apa, tahu tak apa tu takbir? Takbiratul ihram. Pernah dengar? Takbiratul ihram. Tahu. Maknanya apa? That means apa yang halal tu diharamkan. Betul. So takbir maknanya is bila you membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata Allahu Akbar. Then takbir
ihram tu maknanya apa? Mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bila contohnya kalau nak cakap makan kurma kan halal. Madu Tengoklah siapa tanam kurma. Ataupun kita nak minum ke air putih kan is halal. Tapi bila you dah takbir, you dah kata Allahu Akbar dalam solat, yang tadi halal tu jadi haram. Once dah start solat kan dah tak boleh makan, tak boleh minum dan lain-lainnya. So itu takbiratul ihram. So bila dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang makmum pun dah Allahu Akbar. So imam baca Fatihah, betul? After baca Fatihah, bila time imam baca Fatihah, kita dengarkan bacaannya. Bila imam dah habis Dhalin, amin. Habis tu nanti dia imam yang bijak lah. Dia akan tunggu sekejap dengan kadar surah Al-Fatihah itulah. Maknanya dia akan tunggu sekejap sebelum dia akan masuk ke surah apa yang dia nak baca. Qul huwallahu ahad ke ataupun apa-apa sahaja. So time imam baca surah tu, makmum jangan lupa untuk baca surah Al-Fatihah. Sebab baca surah Al-Fatihah dalam solat adalah termasuk daripada rukun. Means kalau kita tinggalkan solat tersebut ataupun rakaat tersebut tak dikira. Oh, kalau terlupa nak baca tu nak kena sambung next rakaat. Jadi kalau macam the first rakaat lupa nak baca ni. Dah syok lah dengar imam baca kan. Semua jangan lupa untuk bangun lagi bila dah habis. Sebab that rakaat tu tak dikira as one rakaat. Contoh seperti itu. Tapi melainkan kalau you datang lambat. Okay. You datang lambat. So imam dah nak habis baca surah tu, baru you sampai masuk masjid apa ni semua. Sebelum dia rukuk, you dah start to join dulu ataupun you join time rukuk ke apa, itu tak ada masalah. You punya Fatihah ditanggung oleh imam. Tapi kalau daripada awal-awal you dah dengan imam, habis tu you masih main your handphone lah, apalah ni semua. Sebelum rukuk masuk then sebelum tengok dah nak habis ni. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas nak masuk ni. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Terus kita ikut. That one you have to habiskan your Fatihah. Time primary school aku suka buat gitu. sebelum tarawih kan? Time tarawih. Yes. Masuk Allahu Akbar terus rukuk. Dan tarawih je baru kita bangun terus. You have to habiskan your Fatihah sebab you dah ada bersama dengan imam pada waktu imam takbir. Ini ramai orang tak tahu. Faham. Okay, dah habis surah tu. Imam takbir rukuk kan. Rukuk. This one ni banyak orang tak tahu. Bila imam rukuk kan dah bangun daripada rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah. Kita jangan ikut Sami Allahu liman hamidah, tak. Kita jawab Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Mudah-mudahan baru balik umrah. Titik. So bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, maknanya apa? Dan Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Maka kita punya jawapan adalah Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagi kamu segala pujian. Itulah jawapan dia sebetulnya. So imam yang kata, kita yang jawab. Faham. Rabbana walakal hamd. That's the basic lah. So jangan ikut Sami Allahu liman hamidah lagi. Itu je actually kan, tak ada benda lain kan. Then after that benda semua yang lain yang sama. I think you shared with me before tentang macam kita tak boleh exceed imam berapa step. And then dua rukun. Kalau kita ter-exceed 2, then kita punya solat tu sebagai makmum itu batal. Kira-kira kita solat seorang lah tu. Munfarid, yes. So dia akan kira sebagai tak berjemaah. Right. So you terlebih 2 rukun. Rukun tu macam kalau imam rukuk. So imam rukuk, imam belum rukuk, you dah rukuk, you dah iktidal, you nak sujud. So rukuk 1, bangun daripada rukuk tu, bila you dah sujud tu dah masuk 3 kan. Itu dah batal daripada imam tu. Tapi your salat still valid, tapi dikira as 1. Solat sendiri. Sekira you tercepat 2 rukun ataupun you terlambat 2 rukun. Maknanya imam terlambat pun sama. Imam dah sujud, you masih nak baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak dikira. Okay, that means aku kalau terlambat aku just put it in perspektif That means pasal aku suka sujud lama tau. Aku suka doa. Kan? So that means kalau imam dah Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu apa? Dua. Oh, itu tak ada apa-apa. Okey lah kan. Dia kalau 2 rukun. So, sama juga ni nak tanya. Biasa kita sama-sama kan. Sama kita dulu sama madrasah. Selalu last. Selalu last. Selalu yang last tu kita doa panjang. Sometimes kita dah Itu tak ada masalah all the kan? way, tak ada apa-apa lah. Silakan. Dah okey. Pas kita pas. Sama kan madrasah tu. Ada satu rukun lagi. Dia tak kira sebagai 2 Umur rukun. sama. Yes. Betul. Kan ada orang macam dia nak baca surah Al-Fatihah, dia betul-betul perlahan sangat sampai imam rukuk pun dia masih juga baca Fatihah. Imam dah bangun daripada rukuk tu masih baca Fatihah. Imam sujud, dah sujud baru dia nak rukuk. Tak boleh. Itu dah lambat 2 rukun. Betul. So tercepat ataupun terlambat 2 rukun, maka kita punya solat dah diputuskan dengan jemaah. Yes. Tapi you can solat macam biasa. Tapi you punya pahala satu lah. Right. So, okay, this one I got another question. Kalau korang ada question, korang tanya je. Aku suka tanya soalan benda. Tanya ni. Silakan. Soalan tanya. Kita dah terputus. Then Sambung balik. Tak ada. Jahit boleh. Tak ada. Jahit. Maknanya kalau macam dia, it means that dia dah terputus kan. So dia just solat dia punya cara Macam biasa lah. macam biasa je lah. As per normal. Tak payah ikut imam lagi. Syuk sendiri akhirnya. Sendiri lah. Tapi Yeah. boleh tak macam let's say kita dah terperasan yang kita terputus. Kita batalkan solat. Jangan pernah membatalkan solat. Tidak boleh membatalkan solat. Dia batalkan solat kalau contohnya depan ada musuh ataupun ada orang nak tembak kita ke apa, itu you nak ke tepi ke ataupun you nak membatalkan untuk menjaga keselamatan jiwa, silakan. Ataupun bila tengah solat, pernah nampak tak kat TV? Kadang-kadang ataupun kat YouTube ke apa, kadang-kadang bila tengah jemaah imam tengah solat sekali earthquake, orang boleh diam, boleh tak. Dalam Islam ada boleh diperbolehkan untuk menyelamatkan diri. Sebab orang nak syahid. Yalah, tapi menyelamatkan diri pun suatu kewajipan. Yang you kena jaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Right. Pun sama. Doesn't mean kau dalam solat tu earthquake orang tengah, pasal aku nampak dekat Aqsa ke apa kan. Aqsa dengar tak? Bukan Aqsa lah, kat mana gitu lah. Ada kan. dekat Aqsa, ada. Ada. Pasal orang tengah tembak tear gas semua, orang tengah orang semua bodoh je. Roket semua tengah ni. Yeah. They just macam, so actually they can. Can, tak ada masalah. No problem. Dan wajib untuk menyelamatkan diri sendiri. I know everybody wants to Syahid lah. mati syahid dalam keadaan solat. Especially yang baru-baru ni kan. Ada this video yang imam jadi imam sujud then after that meninggal kan. Yes. It's a very good thing, bro. Of course. Yeah. And scholars, ulama-ulama kata kalau you nak meninggal dalam keadaan seperti itu, maka banyak you kena lakukan dalam kehidupan you. You nak mati, you nak meninggal macam mana? Banyaklah buat macam itu. Contohnya you nak meninggal dalam keadaan solat, perbanyakkan solat, you akan meninggal dalam keadaan tu insya-Allah. Right. You kalau nak meninggal dalam keadaan tengah zikir dengan Allah SWT, perbanyakkan zikir dalam you punya kehidupan. InsyaAllah bila Allah tarik tu you punya nyawa tu, time you tengah zikir. Right. Because the probability is higher. Yes. This is math, bro. Yes, maths. Maths. 1 plus 1, 7. Math score berapa? Jangan tanya. We Malay. I Malay je Iwan. Yang lain semua ke laut. Ya. Interesting. Tadi ada soalan-soalan yang ditanya ditujukan maybe tak tahu macam mana ambil wuduk ke. Tak tahu. Ada orang tak tahu benda tu sebab I think this is the reason why kita keluarkan ni podcast jugalah kan. Yeah. Sebab let's see the questions I asked him is not for us actually. Macam okay lah, kita dah tahu. Kadang-kadang kita akan belajar benda baru. Macam tadi tu I didn't know that ke belakang tu pun batal. Technically batal lambat dua rukun, ya. This kind of things lah. Sebab kita memang buat podcast ni is for the general people to understand, to learn apa-apa yang they have questions in their mind yang dorang nak tanya tu kan. Kita ada je dorang DM ni semua and just ask us, and then kita buka benda tu. Sebab I feel that benda kadang-kadang benda yang paling basic tu pada kita basic tau, macam mandi hadas, tu ambil wudu, apa yang membatalkan wudu, ini semua is basic kan macam kita. Tapi it's not basic for everybody. Which is nice lah bila kita share tu, orang dapat macam learn. Sebab sekarang the social media world kan senang nak ni. Ada satu lagi yang belum tambah. Baru satu tadi. Apa dia? Satu lagi which is ramai orang tak perasan. Apa dia? Time solat tu boleh batalkan kalau mak panggil. Oh, iya ke? But solat sunat. Bukan solat wajib. Okay, aku nak tanyakan untuk semua orang. Kalau
kalau kita bini panggil, boleh tak kita batalkan solat? Boleh tak boleh? Dia tak ada dalamnya. Dia tak ada. Tak boleh. Tak ada. Bodoh. Bila bini, bang, Allahu Akbar. Terus masuk terus diam. Lama tau. Terputus Terputus. Ya. Kalau isteri panggil Alhamdulillah. Ni ramai orang tak tahulah pasal membatalkan solat kalau mak panggil. Solat sunat tapi lah. Okay. You guys have got anything to share? Anything you guys want to add on before kita close off for this episode? Ataupun mana ada experience yang itu? Sekarang datang macam tak ada. sekarang datang mana lari kan. Bini panggil lah, kau ada buat salah. Terus Allahu Akbar. jangan cerita banyak sangat. Dah takut dia dengar ni podcast. Allahu Akbar. Tu. Okay. Kita akan ada sambungan next episode lah. Okay, Yep, thank you so much once again kepada semua yang telah mendengar kita di episode kali ini. Jangan lupa lah like, share, follow Khalifah juga. Follow Khalifah Realtors kat Instagram mereka, Khalifah KHALIFA Realtors. Diorang ada kat Instagram, diorang dekat TikTok, Facebook. diorang ada kat Facebook. Yes. Kalau korang nak, from there nanti kau nak follow diorang individual pun boleh saja. Kalau kau rasa macam you are comfortable dengan salah satu muka ni, kau depends lah, tak kisah. By the end of the day, tak, kami Personality bro. Bukan muka. tak ada orang tu memang memilih macam dia saja je nak tengok muka. Saya tengok nak macam abang ni Ada aura. dia orang lain punya selera, kita tak boleh tahu kan. Okay. So, kalau korang nak call orang pun boleh call orang dekat dorang punya hotline 88925882. Sekali lagi 88925882. Kalau korang ada saja any enquiry, tanya saja. Macam korang boleh jadi anonymous tu kan. Kau just message je, salam, saya nak tanya soalan boleh tak? Saya sekarang rumah saya dah duduk 10 tahun. Bini saya dah meninggal. Sekarang nak jual macam mana? Boleh tak saya upgrade atau downgrade? Kau tanya as simple as that, they will respond to you as fast as they can. Okay? Yes. Boleh ya? InsyaAllah, Boleh? betul. Alhamdulillah. Free consultation. Any question ke anything, just DM kita. Tak ada masalah. Yeah. Alright, Be there for okay. you. Alright. Thank you once again. Assalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh.